Jangan poning-poning, tuan-tuan dan puan-puan. Fahamkan yang tersirat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Esei Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saluddin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup Togombo Penglipu Laro. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan berfikir secara ilmiah, berfikir secara ilmuwan, berfikir secara matang betul. Kita analisis, kita cari apa dia yang sebenar. Sebab kalau kita tak analisis, kalau kita tak cari, maka masalah itu akan berpanjangan sampai bila-bila. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama saya nak sebut pasal gola, iaitu gola tok, ya, TOK, tok. Kalau TOK tok, kalau mengikut analisis saya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah isteri kepada Datuk Undang. Isteri pada Datuk Undang. Ya, sebab kedudukannya tinggi. Dan gelaran tok, TOK tok juga adalah ya kepada ibu wari. Ya, contohnya yang ada di Johor, contohnya tuan-tuan dan puan. Sebab hierarki dan kedudukan dan amanah itu besar. Jadi kita tak bolehlah manggil tok itu TOK tok untuk laki-laki. Tok Rosli, TOK Tok Rosli, Tok Ahmad. Ini yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan analisis dan berfikir. Dan kemudian kalau TO, Tok TO, itu bukan satu kedudukan yang rendah. Itu satu kedudukan yang tersendiri. Saya buka kamus, macam-macam kamus, kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kamus Bahasa Indonesia, kamus Melayu, TO, itulah gelaran yang sebenar kepada tokoh-tokoh yang berilmu. Ya, kalau dulu-dulu berkarisma, tompek rujukan, cendekia, yang hebat, ya, seorang pejuang, ya, seorang yang kita jadikan idola, seorang yang kita jadikan contoh, tuan-tuan dan puan. Hebat dari segi ilmu keduniaan dan hebat dari segi syarat, tuan-tuan dan puan, adat, budaya dan warisan. Contoh, Tok Kenali, TO, Tok Kenali, Tok Abdul Rahman Limbung, Tok Janggut, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian Tok Sikai, TO, Tok Paroi, Tok Dio, Tok Ambik. Ini yang saya nak bawa bukti ni, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian, jangan marah saya berkhabar ni, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan boleh bagi alasan. Saya ada alasan saya. Kalau kita lihat Kadim, itu hierarki kepimpinan adat parti yang paling bawah. Kadim, Bosawari, ya, dan kemudian naik kepada Buapak dan naik kepada lembaga. Esei punya pendapat itu adalah gelaran TO, Tok. Ya, sebab esei pernah ditanya Dek Tunku Ali dan Tunku Zain ketika tu ada aktiviti, ya, mendaki Bukit Jumbang. Saya ditanya benda tu. Sebab pendapat kita kena bezakan hierarki itu. Hierarki dalam adat berbatih ini bukan nak menunjukkan tinggi dan rendah, tetapi nak menunjukkan amanah, ya, petuah, beban yang dipikul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian Datuk
Itu barulah kepada pengulu. Dan kemudian barulah kepada Datuk Undang, tuan-tuan dan puan. Ini yang saya nak kobarkan pada tuan-tuan dan puan, yang saya nak lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita lihat, mari kita tengok, ya, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian, kalau DATO, itu adalah anugerah adat, iaitu pengulu dan Datuk Undang, Golai. Dan kemudian kalau DATO, anugerah pingat yang diberi oleh 9 raja-raja negeri kita. Kalau yang lain yang dianugerahkan oleh Tuan Yang Terutama dan kemudian yang dianugerahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan dan puan. Ini kita kena pandai beza. Kita pandai lontarkan benda ni. Jadi saya sanggup untuk dirakamkan. Tuan-tuan dan puan boleh fikirkan, ya, tuan-tuan dan puan. Ini boleh kita menungkan dan boleh kita lihat dari segi ilmu. Jadi kalau TO, jadi bukan kedudukan yang rendah. Dia ada anak buah Dia ada kuasa di situ. Dialah yang menggorakkan. Jadi itu yang dikatakan berjonjang naik, bertangga turun. Saya nak mengaitkan satu lagi ialah adat berkerajaan, iaitu adat penubuhan kerajaan. Datuk-datuk adat ini kena diisytiharkan. Ya, kena diisytiharkan di depan anak-anak buah orang yang diperintah. Ya, kerajaannya di mana? Mari kita tengok, tuan-tuan dan puan. Kerajaan ini sesuatu institusi yang cukup besar. Kalau dalam adat pepatih, kerajaan ini adalah dalam bentuk luak. Misal kata, luak berundang dan luak tanah mengandung. Ya, penghulu luak ini. Penghulu luak ini. Itu ada kerajaan ni. Jadi berkerajaan, adat berkerajaan. Penghulu luak Teraci, penghulu berkerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan, dan kemudian kalau tabal cuma khas untuk raja. Raja, 9 raja negeri. Dan kemudian Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong, itu tabal. Iaitu tabal. Ya, sebab dia mentadbir negeri, puncak negeri dan puncak negara. Ini yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan analisis benda ni. Ya, analisis benda ni. Dan kemudian kalau peringkat yang paling bawah, iaitu Kadim, Bosawari, Wapak, Lembaga, pada pendapik saya, tuan-tuan dan puan, kerana ianya berjonjang naik. Dia daripada satu tingkat ke satu tingkat, menunjukkan darjat, menunjukkan kedudukan, menunjukkan kuasa yang boleh dijalankannya. Ini saya rujuk Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Melayu dan banyak kamus-kamus lain lagi. Tuan-tuan dan puan, dia ada tingkat-tingkat dan hierarki. Jadi, oleh sebab itu, saya mengatakan daripada Kadim, daripada Bosawari, daripada Buapak, dan sampai kepada lembaga, maka adat di situ adalah adat berjonjang. Adat berjonjang. Sebab jonjang ini menunjukkan kedudukan, kawasan. Ya, kedudukan dan kawasan. Kalau kita tengok sawah, berapa jonjang? Jonjang mana? Ini yang perlu kita tengok. Sebab hierarki Kadim, Bosawari, Buapak dan lembaga ini terletak dalam struktur luak tadi. Apabila berjonjang naik, bertangga turun, maka inilah yang mengokohkan satu menyatu, akhir menjadikan luak. Luak ini adalah kerajaan Teraci, kerajaan Jampu. Jadi maknanya yang jadi ketua itu di situ adalah penghulu. Jadi makna itu
tu baru boleh kita gunakan adat berkojan. Minta maaf, tuan-tuan dan puan. Berjenjang naik, bertangga turun. Dia ikut tahap Jadi makna kalau kita nak jumpa lembaga, kita kena pergi kepada yang bawah. Kita ngadu pada kodim, kita ngadu kepada buapak, kita baru bosan, baru kita mengadu pada buapak, baru kita boleh sampai kepada lembaga. Kita tak boleh tawih kepada lembaga. Sebab berlopak-lopak bak sawah, beruang-ruang bak durian, berumpuk seorang satu. Puk orang jangan diambil, puk sendiri jangan diagihkan, tuan-tuan dan puan. Jadi cantik nampak pakat musyawarah tuan-tuan dan puan-puan. Bondo ni macam mana dan bagaimana, tuan-tuan dan puan. Berjenjang naik, bertangga turun. Kalau nak bertangga tu pun arah daripada atas dia akan turun ke bawah kepada satu tingkat. Kalau daripada bawah, permasalahan daripada bawah sekali, maka dia akan mengadu kepada kodim. Kalau kodim tak boleh selesai, ngadu kepada bosawari. Bosawari tak boleh selesai, ngadu kepada buapak. Buapak tak boleh selesai, ngadu kepada lembaga. Lembaga tak boleh selesai, ngadu kepada penghulu, tuan-tuan dan puan. Jadi makna berjenjang naik, bertangga turun. Biar mati anak, jangan mati adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Adat berseni syarat, syarat berseni hukum, hukum berseni kitab Allah. Syarat mendaki, syarat mendaki, adat menurun. Syarat dan adat bagai aur dengan tobing, bagai isi dengan kuku, bagai irama dengan lagu, bagai mata hitam dengan mata putih. Ya tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok. Dan tuan-tuan dan puan, kena tahu cabang-cabang adat tu ada 4. Adat yang subhanawana adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat. Jadi adat yang subhanawana adat ini adalah datang daripada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, bersandarkan kepada Quran dan hadis. Tak boleh diubah. Tak boleh diubah. Dan kita tengok apa yang berlaku pada alam itu dijadikan bukti dan itu yang dijadikan kepada sebagai contoh. Penakit pisau siraut, ambil galah batang lintabung, selodang jadikan diu, airan selitik jadikan laut, tanah skopa jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Adat yang kedua, iaitu adat yang sebenar-benar adat yang diadatkan, adat yang dibentuk oleh pemimpin-pemimpin dulu. Kalau dulu, Datuk Pepatih, Datuk Ketemanggungan. Jadi Pepatih dan Ketemanggungan itulah yang membentuk. Jadi ini dah ada ikrar yang mesti kita ikut, yang mesti kita jalankan. Anak buah menjadikan buapak, buapak menjadikan lembaga, lembaga menjadikan penghulu atau undang-undang menjadikan raja. Itu adalah yang dibentuk oleh dua pemimpin tu dulu, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian adat yang teradat, hasil daripada musyawarah anak buah dengan pemimpin. Kalau kita nak buat, kalau kita nak ubah pun kita musyawarah. Dan kemudian yang keempat, adat istiadat, kebiasaan yang kita lakukan. Semua tu adalah mengikut syarat, tuan-tuan dan puan. Sebab adat ini adalah undang-undang. Adat yang sebenar-benar adat, undang-undang yang sebenar undang-undang. Adat yang diadatkan, undang-undang yang diundang-undangkan. Adat yang teradat, undang-undang yang terundang-undang. Adat istiadat adalah undang-undang yang menjadi kebiasaan. Tuan-tuan dan puan, analisis, fahamkan, musyawarah, dan kita tengok apa yang sebenarnya yang tersirat di sebalik adat. Jadi jangan kita nak berkobar sekadar ngombang cincinnya, adat berkampungnya, adat kepala kambingnya. Semuanya itu ada ilmiah, ada ilmu yang tersirat yang ada kaitan dengan kepimpinan. Pilih-pilih tompek menjadi, pertama toluk, kedua pantai. Pilih-pilih pemimpin terpuji, pertama elok, kedua pandai. Minta ampun, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pandangan, analisis
secara ikhlas pada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe Raja Terombo Official. Bye-bye.